Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melimpahan kurnia Allah, rahmat Allah dan inayah Allah. Kita dipanjangkan umur, di mana nikmat yang besar yang tak mampu kita menilainya, iaitu nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, yang sebelum ini belum lagi disebut kita ni apa-apa, belum disebut hidup, belum lagi ada apa-apa. Maka kurniaan yang besar Allah jadikan kita ni adalah hidup, kehidupan, yang mana kehidupan tu kita faham pula. Kita tahu bukanlah kita ni yang memiliki hidup, tapi hidup itu sendiri adalah menunjukkan esa dia aja yang hidup. Bukan dia menjadikan hidup menunjukkan bahawa kita ni memiliki hidup, ada dua kehidupan pula. Ini yang kita nak kena faham betul-betul. Saya setiap kali mukadimah, pangkal awal, saya akan nak ingatkan kita, nak ingatkan diri kita banyak kali. Setiap awal-awal lagi saya bagi tahu, jangan merasa ada kedirian. Maka itulah saya cakap, hidup ini bukan kepunyaan kita. Kalau dapat faham ke situ, duduk di situ, barulah kita dapat mengecapi iman, ataupun kita ni merasakan benar-benar kita ni faham apa hala tujuan sebenar kita dihidupkan. Faham betul-betul itu, sebab apa pun bermula daripada situ nanti. Itulah nanti bila kita mula hidup, mulalah kita menunjukkan bahawa sebenarnya dia sekalian alam ini, sekalian alam, Allah tak perlu jadikan sekalian alam. Tak wajib bagi Allah menjadikan sekalian alam ini. Kalau kita kata wajib Allah menjadikan sekalian alam ini, makna kita ini tak faham. Bila tak faham, kita seolah-olah alam ni, Allah memerlukan alam, sekalian alam ini. Bahaya tu. Allah tak memerlukan sekalian alam. Dan bila Allah jadikan sekalian alam, menunjukkan dia tetap dalam keadaan kesempurnaan, kecukupan. Mana tujuan dia jadikan, dia menunjukkan dia tetap dirinya. Sekalian alam yang dijadikan ni menceritakan dirinya, keesaan dirinya. Bukan di sekalian alam, bukan. Bila kita faham konsep ni, duduk betul-betul, inilah nama dia keimanan. Baru kita betul-betul keimanan tu dengan keyakinan. Dan keyakinan tu, tanda keyakinan kata Rasulullah tu teguh. Qul huwallahu, teguh diri kita, bukan was-was lagi. Apa pun kita nampak semua Allah Ta'ala punya susunan semua. Tak ada satu pun. Sebab kita tahu Allah tak memerlukan jadi sekalian alam ni. Yang kita pelak paksa-paksa, kita rasa tak? Jangan salah faham. Itu yang sekarang kita ni kurang diberi penjelasan kepada anak-anak kita, kepada isteri, kepada masyarakat kita, yang bertanggungjawab ni tadi. Sekolah-sekolah agama contohnya, ialah bermula pada mak bapak lah corak. Tapi kalau mak bapak pun dah tak corak ke situ, dia sendiri pun tak faham, kemudian ulama pula tak mau ceritakan bab yang terlalu penting ni,
Belum lagi beres, kita rasa macam tak apa, ini tak penting. Yang penting nanti engkau kena lulus, dapat ujian ni, dapat sijil ni, dapat master, dapat PhD. Itu nanti kau boleh cari yang lain lah. Tapi pada dah bisi semua benda tu, susah nak masuk benda yang asliah ni pula nanti. Dia nak merendah diri tu susah. Banyak saya lihat gitu ya. Jadi sedikit aja orang yang jadi seelok-eloknya. Itu cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa, dia pancungnya budak tu tadi. Mana jangan pandang dia pancung budak tu, tapi Allah tu hajar kita suruh mandang ke wawasan, kena mandang ke depan. Budak ini kalau kau tak ni, memang budak ini punya line dia akan merosakkan, mengkapirkan, rosak masyarakat dia, mak bapak dia. Jadi kau habiskan dia, nanti Allah akan ganti yang baik. Nanti mak bapak dia akan didik yang baik untuk kenal diri, kenal Allah. Tapi kalau masyarakat kita sendiri tak didedahkan pelajaran, tak didedahkan betul-betul kenal diri, kenal Allah, susahlah masa depan yang akan datang ni. Jangan haraplah ya, dia kemenangan dia situ je. Kalau daripada sistem pelajaran kita dah mula, mak bapak dah mula ajar anak-anak dia pelajaran yang paling penting yang Rasulullah ajar pada sahabat, pada orang terdekat kan. Sahabat ajar pada tabi'in, pada wali Allah. Kita kekalkan pelajaran tu. Mak bapak tu jaga anak-anak dia, utamakan ni dulu. Sebelum dia akil balik, dia harus kenal Allah betul-betul. Bawa kepada orang yang ahlullah, arif billah betul-betul. Pastikan setiap anak-anak tu membesar dengan kefahaman tentang Allah. Kerana rata-rata kalau sebut mati, semua orang takut mati. Sebab apa takut mati? Dia kata alasan dia pertama, yang banyakkan yang kita dengar adalah tak cukup lagi persi. Bila nak cukup? Dia cerita dengan dia orang terbuka. Takkan apa yang sebenarnya yang kau rasa cukup bila nak mati nanti? Sampai bila lagi 1000 tahun pun kau tak akan rasa cukup. Betul? Tapi kalau orang yang betul-betul Rasulullah bagi tahu, kematian ini adalah satu hadiah. Kematian ini adalah satu hadiah bagi orang mukmin. Rasulullah beritahu. Jadi bila kita banyak mengingat reti mati, kita akan dapat hadiah. Bukanlah kita minta hadiah tu daripada Allah, bukan. Mana hadiah tu adalah kita dapat qurab, taqarrab, muqarrabin, dekat dengan Allah. Itulah hadiah dia. Mana hadiah lagi besar lagi. Itu maksud hadis Rasulullah beritahu. Kematian itu satu hadiah bagi orang mukmin. Dia orang mukmin sentiasa dah bersedia mati diri. Dia rasa hidup dia bukan kepunyaan dia. Dia dah. Jadi dia dapat kemanisan dengan Allah, dekat tu dengan Allah. Itulah dia. Tapi bila kalau orang tu tak kenal diri, tak kenal Allah, takut dia. Dia bau dia orang-orang mati tu bagi dia seolah-olah. Kalau tak mati macam mana kau nak dapat nikmat yang betul. Masa hidup ni Rasulullah kata, matikan diri kamu sebelum datang mati. Bila mati itu saja baru engkau dapat tahu bahawa engkau sebelum ni tak pernah ada hidup. Tapi kalau engkau nak nunggu mati yang betul nanti, kau tak boleh nak ulang balik untuk minta mati hidup balik. Tapi kalau engkau sentiasa jaga diri engkau, sentiasa mematikan diri engkau sentiasa, jadi engkau akan merasai tadi hadiah yang makna kedekatan, qurab dengan Allah. Hingga lebur diri engkau, tak ada diri engkau yang adanya. Itu yang sebenarnya. Jadi apa benda yang sebenarnya yang kita nak cari dalam hidup kita, sebenarnya kita dah tahu. Iaitu tak lain, kita ni disuruh Allah hidup ni untuk mentajalikan dia je yang ada.
Adakah yang lebih enak lagi? Adakah yang lebih manis lagi selain Allah? Ya, kita sering sekali kita kata, oh kita kena ni gini, oh kita di dunia pun kita nak di akhirat. Memanglah. Tapi dunia ni kepunyaan siapa? Akhirat kepunyaan siapa? Kalau kau rasa dunia dan akhirat tu berbeza tempat, engkau tersilap. Itu kau tak kenal Allah. Ya, kita bersyukur pada Allah. Allah tu beri kepahaman yang betul-betul di sisi Allah. Jadi itu saya nak ceritakan tadi, ibaratnya lah tadi. Ini air, ini TO, kan? Ini air. Jadi kalau dikeluarkan air ni kosong lah. Kosong betul? Kosong. Tapi cuba sekarang ni bekas ni pun tak ada. Bekas ni tak ada. Sekarang ni kita nampak ada. Ada isi dia. Isi dan juga yang kita nampak ni tadi, zahir dan batin dia tadi adalah menunjukkan apa ni? Ilahun wa. Tapi sejauh mana kehidupan kita yang kita bila boleh betul-betul bersungguh-sungguh, kita masih lagi nak rasa TO ni, nak pegang gelas ni. Padahal itu semua menunjukkan jadi apa benda yang ada sebenarnya. Jadi kita kena mati kan. Bila kita mati kan, hadiah tu akan sampai, iaitu Allah Rasul kata. Iman, yakin kita bahawa kita ni tak yang ada hanya itulah sebenarnya. Itulah dia kata kita tadi. Kematian tu, istilah kematian. Kalau kita kata kita duduk dalam ni, hidup. Bila kita keluar daripada gelas ni, benda ni dah tak ada mati. Kan? Tapi kita kena tahu, ini adalah duduk di dalam. Di luar ni adalah zahir dia. Dia ada lagi berlapis-lapis alam ni. Berlapis-lapis. Rasulullah kata berlapis-lapis alam. Apa? Alam ni maknanya berlapis-lapis sampai di penghujung sidrah muntaha. Pohon yang tinggi yang besar. Sampai dia pun meliputi semua. Jadi dia menurun balik. Tadi dia begini macam belon tiup satu langit pertama, 500 tahun lagi langit kedua, 500 tahun perjalanan lagi langit ketiga, sampai bayang dia besar lama-lama dia jadi telingkuk tertutup tak? Kita dia jadi gini. Dia jadi gini, dia tutup semua. Dia jadi tutup semua. Dia tutup semua. Jadi mangkuk tak? Jadi semua sekian alam duduk dalam ni tak? Penghujung yang tadi apa? Sidratul Muntaha, lapisan 7 ke atas, arasy Allah atas lagi, sampai makam yang dah hujung sekali tadi, yang tu makin rupanya atap dia tak ada pakai tiang. Langit tu mana ada pakai tiang? Sebab dia gini kejadian dia. Membesar lama hujung sekali sampai dia panggil apa, sitati ayam apa? Dia bersemayam, arasy sebenarnya lagi besar tutup semua sekian dalam. Tutup semua sekian. Menutupi semua. Bulan, bintang, matahari, apa berjuta-juta semua alam ni, syurga, neraka semua dalam tu. Kan Nabi Isra Mi'raj semua. Ujung sekali rupanya dia menutup. Lalu tu macam belon Rasulullah kata. Membesar. Siang dalam ni. Ni macam ni kan. Jadi katalah besar, kabir, akbar, dia makin membah. Sejak penciptaan tu tadi dia makin berbayangkan, tak boleh kita nak bayangkan besar. Akbar yang Allah ciptakan belum Allahnya tadi. Besar boleh kita tengok. Jadi benda yang dalam ni tadi, bumi dah jadi macam halus macam pasir di tepi pantai, bayangkan. Bayangkan pasir tepi pantai tu semua bintang-bintang, apa, syurga, neraka, semua kecil-kecil semua dalam tu jadi. Makin kecil, makin kecil sampai hilang semua tu. Dah macam tak ada apa dah kejadian tu tadi. Bumi tu dah macam tak ada apa. Kita nampak gila-gila ke sangat. Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, sejak aku menciptakan bumi ni,
Sejak aku cipta mula pertama, tak lebih aku memandang seperti pasir sebutir di tepi pantai, kata Allah. Yang kau nak gila-gilakan sangat tu. Allah tu, pandangan Allah tu semacam putih. Lepas tu kita tadi nanti kita ada kat bumi, kat pasir ni kan. Dari sini saya kecilkan Rabbil Alamin. Semua dalam ni kan. Surga neraka dalam ni kan. Faham bumi ni kecil ya. Surga neraka apa semua, aras semua dalam ni. Ini makin membesar Allah Ta'ala punya kerajaan Rabbil Alamin dia tadi. Sekian alam makin membesar. Lagi kecil, lagi kecil. Lagi sehari lagi kecil nampak ni semua. Kekuasaan Allah tadi kan. Lepas tu sekarang ni kita ada bumi tu halus macam pasir tau. Lepas tu banyak lagi planet yang lebih besar daripada bumi tau. Surga neraka arah apa semua. Lepas tu kita kata kita tadi bumi kan, kita duduk kat bumi, kita matilah. Kita kematian kita dah. Kita pergi ke alam mana, dekat-dekat situ je. Betul? Betul tak? Kalau kita ni tak kenal diri, tak kenal Allah, kita sebenarnya kita duduk ke alam ni. Kata alam barzah, pemisah antara akhirat dan dunia dan akhirat. Barzah nama dia. Kita di situ juga, dalam sekian alam juga, betul? Ke ada keluar daripada alam apa? Ada ke? Mana ada? Syurga pun kita tak lepas lagi, dalam ni juga syurga. Neraka pun dalam tu. Faham tak? Ni. Sekarang ni engkau mati kan? Engkau berpindah ke alam barzah. Mati tu kejap, lepas tu pindah ke alam sebelah dalam tu juga, dalam Rabbil Alamin tu juga. Jadi apa sebenarnya kau sekarang ni kau kat mana? Waalaikumsalam. Sekarang ni kita di mana? Duduk kat bumi ke atau nak dengan Allah? Itu pasal orang perlu kenal diri, kenal Allah. Rasulullah kata la ilaha illallah. Kita hanya ada Allah. Jadi Rasulullah buat lukisan ni, dia buat lukisan kat tanah. Dia ambilnya kayu, ranting. Jadi ni Rabbil Alamin kat ni Rabbil Alamin ni. Semua dia apa Rasulullah kata. Lepas tu Rasulullah buat kayu tengah ni. Jadi engkau jangan duduk dalam ni, engkau kena duduk kat yang menciptakan ni tadi. Rasulullah buatkan macam tu. Supaya engkau tahu, engkau ni jangan duduk dalam ni. Engkau kena duduk dengan Allah. Irji'i ilah. Baru engkau nampak semua tu tadi tak ada apa. Kan? Surga neraka apa benda tu semua dalam kekuasaan kau. Sebab kau dengan Allah, kau nampak tu semua Allah Ta'ala punya susunan semua. Yang risau ni kau tak dengan Allah. Engkau duduk dalam ni, kejap ke sini, kau memikirkan tadi. Kau tak tahu tempat mana kau nak duduk sekarang ni. Bila kau tak kenal diri, tak kenal Allah. Tapi bila kau dah dibagi Allah anugerah yang besar, kau kenal Tuhan kau, mana kau yang beruntung. Sebab kau tahu itu baru kau nampak sekian alam ni. Yang bumi macam pasir, macam-macam planet bergerak-gerak ke sana ke sini. Kau nampak Allah Ta'ala punya yang susunan jadi. Baik, buruk, apa semua. Bintang, macam-macam bintang, planet, muka. Apa yang ada kat bumi ni. Kan? Muka cantik kat bumi ni ada planet yang cantik. Mana kat bumi ni ada planet yang kat bumi ada tak cantik. Kat planet sana pun ada yang tak cantik punya planet. Semua sekian alam tu ada dalam diri makhluk. Maka tu Allah Ta'ala kata, wahai Bani Adam, kan? Aku jadikan sekian alam ni untuk engkau. Maknanya bintang-bintang tu semua menyuluh kita, matahari apa semua untuk manusia. Memang dia tugas yang gitu. Mulianya makhluk, tapi engkau manusia untuk aku. Tapi manusia tak faham. Dia pergi kejar benda-benda tu. Dia tak berterima kasih matahari naik yang Allah Ta'ala suruh berkhidmat kepada manusia. Itu sebab Allah tu sayang pada kita. Dia matahari, lepas tu malam pula keluar bintang. Orang nak ke laut tak ada satellite, tak ada apa, pakai bintang punya arah tuju. Macam-macam Allah bagi nikmat sampai Allah ulang-ulang 30 kali Fa bi ayyi ala'i rabbikuma 31 kali. Banyaknya Allah ulang. Padahal boleh ulang banyak kali kan, tebal pula Quran tu nanti tak terbaca. Tu pun ada tak terbaca.
Jadi faham-faham lah. Setiap masa ni kita mendapat nikmat Allah. Jadi ngapa kita nak dustakan, kita ingat benda lain lagi. Allah Ta'ala kata semua untuk engkau, tapi engkau tu untuk aku ciptakan engkau tu khas untuk, dan semua sekian alam aku cipta khas untuk engkau. Kau pergi tergila-gila benda tu buat apa? Jadi engkau kena gila-gilakan kepada Allah. Jadi itu yang kita tak dimasukkan betul-betul. Kita tak mau jadi itu satu kekuatan kita. Mana ada kekuatan lagi lain selain Allah. Kita nak biarkan kita sendiri, makna yakin Allah tu menjadi saksi kita ni betul-betul nakkan Allah. Tak payah yang lain nak saksikan makhluk, nak saksikan kita elok ke. Cukup Allah tahu dalam diri kita tahu. Allah yang tahu, kontrol. Sebab Allah jadikan sekian alam ini, Allah tak memerlukan sekian alam. Jangan kau rasa sekian alam Allah jadikan, dia tambah lagi macam-macam. Yes? Daripada sehari ke sehari dia tambah lagi makhluk dia. Allah tak memerlukan tu. Jangan ingat Allah memerlukan kita untuk sembah dia. Tak ada. Kita disuruh sembah dia. Sebenarnya kita tu nak kena faham dulu. Dia kata, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Kita tak faham menyembah tu apa. Kena kenal dululah sebelum nak nyembah. Sekarang kita terus menyembah je. Lepas tu kita kata kita pula nyembah dia. Salah. Makna menyembah tu kena faham. Bukan saya tak bagi sembahyang. Bukan. Makna menyembah tu apa? Tak wudu. Solat apa dia? Solat ngingati, nyambung sampai tak ada kita. Nyembah tu mengikuti sistem dia 24 jam. Jangan ada rasa diri. Iyyaka na'budu, kepada engkau lah aku kalau bahasa kita sembah, tapi sebenarnya 24 jam aku ikuti engkau aja yang ada. Aku tak ada. Tu makna iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in, kita hanya meminta nakkan dia, tak mau yang lain. Saja ni dah mengarut dah tafsir dia. Ini bukan tafsir Dol. Ini bukan tafsir. Ini kita nak pakai dalam kehidupan tau. Tafsir kita belum tentu boleh pakai lagi. Kita tak faham nanti. Kita rasa kita yang sembah dia kan. Ya kan nak budu. Ya Allah aku sembah engkau ya Allah. Salah tu. Kau sembah dia, kau pakai kudrat siapa? Kau pakai ayat siapa? Kehidupan mana kau pakai tu? Takkan dia menyembah diri dia sebenarnya? Jadi biar fahamlah. Banyak saya tengok ustaz-ustaz yang belah, bukan bumi sinilah, ulama-ulama yang dia ceritakan dalam kehidupan bahawa sebenarnya kita sembah Allah Ta'ala, kita harapkan gini-gini. Masih lagi dalam sembahyang tu ada rasa diri lagi. Maknanya kalau dia sendiri di bumi sana tu, ulama dia berperangai macam tu, macam mana masyarakat dia? Bayangkan. Bayangkan. Jadi inilah kita makna bumi sana tu bukan bumi sini lah. Bumi yang sana tu kita mengalaminya. Bumi yang macam ni tadi akan datang mengeluarkan, maknanya macam Nabi dia kata akan jadi rosak lah anak-anak yang tumbuh nanti. Pasal apa? Kefahaman dia aja. Jadi kita kena mulakan sekarang ni kefahaman. Baru kita akan melihat nanti akan datang Islam akan itu je. Tak ada cara. Rasulullah kata walau kecil walau besar masalah apa pun, kecil ke besar, mesti Allah yang boleh selesai. Tak ada makhluk yang boleh selesaikan. Kecil ke besar masalah semuanya. Macam COVID tengok. Dia benda halus je, tak nampak kan. Tapi sebab Allah yang tahu. Dia yang hantar tu kecil ke besar ke apa masalah, Allah yang hantar. Allah juga yang kau kena kembali. Dia aja. Kau gunalah macam-macam kecanggihan ke apa. Kumpullah satu dunia punya kepakaran. Kau nak buatkan apa ni untuk menghalang matikan benda ni. Mesti kau minta pertolongan Allah. Walau tu kecil halus.
Walau besar masalah macam mana, tetap Allah. Kita bila kecil kita sombong, kita kata. Bila besar, tak boleh. Dia kecil ke besar, hidup kita ni 24 jam. Atas pertolongan rahmat Allah, tak ada, kita tak ada daya upaya lah. Itu mau kita ajar anak-anak kita. Kita janganlah sekarang ni kita nak harapkan orang lain nak bagi anak kita faham lah. Ni saya nak bagi tahu, maknanya pendengar-pendengar YouTube ni, siapa yang buka ni berita yang gembira. Kita pakai, gunakan, kemudian kita terapkan dia dalam kehidupan rumah tangga kita, isteri, anak-anak kita buat dalam rumah kita ni. Maknanya sentiasa kita merasakan dengan Allah satu keluarga. Kita kena kata macam Nabi Ibrahim, isteri dia Siti Hajar, anak dia Nabi Ismail, memang dah diajarkan. Bila datang Allah Ta'ala punya suruh sembelih anak dia, kan, anak yang disayang, anak dia yang umur 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun tu, tak kira lah, masa kecil pun boleh. Pak, kalau ni bapak mimpi pak daripada Allah, teruskan, mak ai rela pak. Macam mana manusia yang dididik tu, sampai anak dia tu pun baru umur berapa tahun tu boleh rela bapak. Kita sampai ketua pun tak rela macam tu kan. Kerana apa, gonyor sikit kereta, budak-budak pun dah mengamuk, belum suruh minta dibunuh lagi kan, mati. Jauh lah kan. Tapi kita kena prepare lah. Itu pengajaran tu. Allah takkan bagi berat macam tu, kita tak mampu, dia bagi sikit-sikit. Kenalah kan. Lepas tu tanya lagi isteri dia pun, bang, kalau betul bang, abang terus bang, walau memang betul kita itulah anak kita seorang bang, tapi ajar rela bang. Sebab ni kita kena utamakan Allah dulu bang. Apa pun Allah juga, dia yang bagi kita anak. Dulu kita tak ada anak, Allah juga yang bagi bang. Dia pujuk suami dia. Pertama, mantap tak? Mantap. Kita kalau isteri tak ada jalan ni, bang, tu anak kita seorang bang, jangan buat gila bang, mati anak kita seorang. Kak, kalau kita lah gitu, kalau tak dididik lah. Jadi kita kena gitu. Tapi kita ini fokus yang besar. Ini ujian yang maknanya yang betul. Kita Allah bagi sikit-sikit. Tu tengok jiran sebelah, bang, sebelum puasa ni diorang dah belikan perabot-perabot tu lah bang. Tengok lori besar hantar bang, jiran kita tu. Itu nampak sangat lah isteri kita tu, maknanya belum mantap lagi lah. Yang kita pula, dia ni macam mencabar kita je ni. Meh yang kita pergi cari sebelum puasa ni, kita siapkan lagi besar daripada dia. Kena juga. Suami isteri pun kena juga kan. Itu baru kecil punya hal. Tu tadi, belum lagi anak-anak. Jadi kita nak gitu, kena tengok kita punya perubahan tu. Allah tak nak bagi yang besar. Allah tahu kemampuan kita tadi. Kalau Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Ismail tu mana kemampuan dia 1000. Kita 10 cukup lah dulu kan. Nanti naik lagi. Ini 10 pun tak. Hancai ya. Tak diuji pun. Sebab apa tak uji? Sebab tak layak diuji. Sebab apa tak layak uji? Kenal Allah pun tak. Kenal diri pun tak. Aku nak uji buat apa? Itu pun dah terlungkup dah. Dah gagal dah. Dah tak mau belajar kenal diri, kenal Allah pun dah gagal. Macam mana aku nak bagi ujian? Ujian tu untuk aku naikkan taraf. Ini tak boleh. Nak ambil SPM tak boleh. Belajar pun nak ambil SPM tak ada. Aku bagi SPM mesti gagal punya. Buang masa. Baik kau belajar dulu. Kenal diri, kenal Allah. Gitulah berlaku dia. Tapi dia syok, dia kata ujian. Bukan ujian. Kau silap. Kau kena kenal diri, kenal Allah, beriman, baru dia uji. Allah Ta'ala kata walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Allah Ta'ala dah tentu dan pasti aku uji orang yang kenal aku. Dia kenal diri, dia kenal aku, baru aku uji. Sedikit rasa takut. Tapi kalau ayat tu tadi, kalau orang tu tak kenal diri, tak kenal Allah, jangan sibuklah. Ibarat gitu kalau bahasa saya. Tapi ini kau tak faham tafsir Quran, kau ingat. Ini semua siapa-siapa pun kita kena jangan salah pasang. Itu teguran Allah.
Kalau kau kena musibah juga, kau tak kenal diri, tak kenal Allah, tu teguran Allah. Masih lagi Allah sayang, bagus lagi. Tapi bagi orang kafir langsung yang tertutup hati dia untuk belajar ni semua, itu maknanya Allah nak bayar di dunia azab sebelum nanti kekal di tempat yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Wa na'uzubillah. Kita minta jauhkan. Okey lah, orang patutnya kita kena tahu 3 grup ni. Orang yang layak menerima ujian ni adalah orang yang nak dinaikkan taraf. Nak dibagi contoh SPM, STPM, sijil, apa lagi, diploma, master. Orang yang itu nama dia ujian dia bagi. Kemampuan yang Allah nak bagi. Bila dia kenal diri, kenal Allah lain. Tapi kalau dia tak kenal diri, tak kenal Allah, minta maaf, dia akan teguran Allah. Pergilah cari jalan. Maknanya Allah tegur tu, carilah kenal diri, kenal aku. Nanti kau akan boleh terima dapat ujian. Jadi kita kena faham, kehidupan ni adalah kehidupan yang Allah dia sayang kita. Walau macam mana pun kan, kita buat macam mana pun tetap Allah Ta'ala bagi teguran. Ya. Tu. Tapi kalau orang tu beriman, dia punya rumah terbakar, dia kena musibah. Sebab tu dikatakan bila orang yang beriman tadi dia kena musibah, Allah kata orang yang sabar tu orang maknanya orang beriman lah. Dia akan kata apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ya Allah datang pada engkau sebelum ni tak punya hidup pun. Ya. Bila aku lahir tak punya apa-apa, kau bagi hidup, semua hak engkau yang tahu kontrol. Ini semua rumah ni, semua harta ni semua engkau punya ya Allah. Kau nak ambil itu semua hak engkau tadi. Sebab dia bersedia, orang beriman, orang kenal dia, dia bersedia kalau nyawa dia sendiri dia ambil pun dia bersedia. Sebab aku sebelum ni tak disebut apa-apa. Inilah jalan selamat yang Allah Ta'ala hantarkan Rasulullah. Dah habis tu dia hantarnya lagi penyambung dia, pembimbing rohani, ahlullah, wali-wali Allah. Sama juga makam dia, insan kamil wa mukamil juga. Tak ada apa rasa kedirian dia, melainkan nak bawa manusia ilahun wahid, kembali kepada Allah. Masa hidup ni rasakan sebenarnya hidup ni kepunyaan Allah, bukan kita punya hak. Kita kena selalu ulang ni. Oh, saja ni tak ada cerita lain, itu ya ulang-ulang balik-balik. Allah ni balik-balik keserah diri. Ya. Habis kat dunia ni kau nak cerita apa? Apanya yang seronok kau nak cerita? Mancing je. Seronok tak? Bukan saya cakap tak seronok, tapi kau maknanya bila kau mancing tu sebenarnya dalam mancing tu ada asyik. Di dalam asyik tu tadi sebenarnya itulah dia yang bagi. Kan ada lain lagi. Dalam mancing tu ada yang lain. Dia juga yang bagi supaya arahkan kau ke situ. Kau main kenik pun gitu juga. Akhirnya wa ila rabbika far, ada tujuan kau tetap Allah juga. Huwal awalu. Apa pun pekerjaan awal kau pun Allah. Kau tak ada apa. Kau nak main kenik tu, kalau tak ada besi-besi kau main kenik boleh? Kau tak ada besi mana? Kau semua Allah belaka lah. Kau nak cerita aku ni cerita Allah, Rasul Allah, tak ada cerita lain. Memang aku nak bagi cerita tadi apa pun sebenarnya semuanya menunjukkan, menyatakan Allah. Tapi kau tu tak nak tukar. Semua pun cerita bunga ke, cerita rama-rama ke, cerita apa benda. Sampai yang halus COVID jadi kecoh satu dunia tu, COVID yang halus-halus cerita. Semua tu menunjukkan, menyatakan Allah. Jangan kau tertipu. Semua dia nyatakan. Kalau dia tak nyatakan semua pun tak perlu pun, dia dah maha cukup, sempurna. Tak wajib bagi Allah menciptakan sekalian alam. Tak wajib. Jangan kau kata wajib lah. Maknanya kau dah memaksa Allah Ta'ala ciptakan. Salah kau tu. Tak sesuai sifat Allah yang kau maksudkan tu. Salah kau. Betul kan? Menyesal tu. Jangan cakap macam tu. Allah tak memerlukan siapa pun yang diciptakan. Walaupun tak perlu diciptakan, dia tak memerlukan tu semua. Dia cukup sempurna dirinya. Baru kita faham.
Jadi kalau kita buat ibadah, apanya yang kita nak mengaku kita? Semua dia punya. Nyatakan diri dia, tak ada kita. Iblis pun nyatakan diri dia, malaikat nyatakan, semua cepu cerita-cerita dia. Jadi kita ada menanggung beban tak? Tak, Allah tak bagi kita beban. Allah nak kata engkau tu untuk Allah tu special bagi kita. Semua tu untuk engkau dah. Kau jangan risaulah. Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi kan, semua aku ciptakan sekian dalam untuk engkau dah. Wahai Bani Adam, wahai anak Adam. Maknanya. Dan engkau tu aku ciptakan. Makna spesialnya, makna kita ni ada sifat Allah. Dia nak berkasih sayang dengan kita. Makna dia tu merendahkan diri, dia kata kepada kita, aku sayang. Patutnya tak payah cakap pun. Kita dah kena faham sendiri. Di kita ni memang terjadi daripada kasih sayang dia. Kita ni tak ada. Jadi pulangkan balik. Tapi kita ni dia nunggu lama ibaratnya lah. Allah tu nunggu lama. Allah dah tahu, tapi kita ni ibarat gitulah. Allah selalu cinta rindu kita, tapi kita tak pernah lah. Malah kita ungkit-ungkit, ya Allah, apa kau nak bagi aku ini, ya Allah? Ya Allah, ni Ramadan ni berapa pahala banyak kau nak bagi dengan aku, ya Allah. Tahun ni aku nak ningkatkan lagi, nak banyakkan lagi, ya Allah. Oh, itu suka tinggal lah. Tapi bagi orang dah ahlullah, dia tak berani nak cakap gitulah. Dia pertingkatkan ibadah, tapi bukan tujuan untuk dia, tujuan dia bertambah kasih sayang, bertambah mengerti bahawa dia perlu menghilangkan yang berbuat tu adalah dia lagi banyak dia buat, lagi dia nak hilangkan engkau lah sebenarnya. Itu yang dia jaga tu tadi. Macam apa? Puasa ni bahasa Allah Ta'ala kan, dulu saya ada cerita dulu kan. Puasa tu siam, betul siam kan? Siam. Betul. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaik min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang dipanggil orang beriman. Orang tak beriman tak payahlah. Tak payahlah puasa. Betul? Senangnya saya cakap. Kenapa perlu puasa lah? Itu pasal kau tak beriman, kau tak faham apa tu puasa. Pasal Allah Ta'ala panggil ya ayyuhallazina orang beriman. Kalau orang tak beriman puasa tak? Kalau nak puasa lah. Allah panggil untuk orang beriman. Sebab apa dia panggil orang beriman, dia suruh puasa? Sebab puasa orang beriman ni, dia menahankan diri dia seperti la'allakum, seperti orang-orang min qablikum, sebelum yang ni kita disuruh ni, ayat ni turun suruh puasa. Allah Ta'ala kata ada maknanya hamba-hambaku yang berpuasa. Kena kau tengok tadi. Min qablikum, sebelum kau berpuasa tadi, ada orang yang Allah Ta'ala suruh puasa lagi. Sebelum aku cakap engkau ni wahai beriman, siapa dia tu? Orang-orang ahli Allah, para nabi yang dulu-dulu kan, orang-orang yang betul wali Allah di zaman Nabi Ibrahim. Ada wali-wali Allah. Nabi-nabi tu dah memanglah dia tahu apa arti puasa tu. Puasa dia tu bukan puasa macam kita punya puasa. Jauh sangatlah puasa yang dia kata min qablikum. Maknanya sebelum. Sebab dia orang tu, orang yang sebelum kamu berpuasa tu, dia dapat la'allakum dia dah dapat ketakwaan. Sebab yang dulu puasa tu Allah Ta'ala suruh tengok, wahai beriman, tengok. Mereka berpuasa ni bukan saja dia menahan lapar dan dahaga. Dia hawas. Orang yang pilihan Allah atas pilihan Allah dia berpuasa. Bukan macam kita orang awam punya puasa. Puasa dalam keadaan lalai, puasa dalam keadaan kita zalim pada diri kita sendiri. Duduk pamit, duduk. Waalaikumsalam. Duduk pamit. Jadi gitu kita kena. Ini nak dekat bulan Ramadan ni, puasa yang Allah Ta'ala suruh ni adalah puasa yang Nabi Muhammad SAW ni dianugerah.
untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa kita ni memang puasa yang para nabi pun puasa yang macam ni. Ya, memang para sebelum Rasulullah SAW Allah dah suruh yang lain-lain puasa. Tapi ini lagi hebat, umat Muhammad ni punya puasa ni. Dia punya takarub dengan Allah, memang Allah sendiri pun. Maka tu dia katakan ni amalan yang maknanya wajib. Wajib ni bukan makna wajib ada tekanan tau. Ada wajib tekanan, ni wajib bukan tekanan, wajib nikmat. Tu, kalau orang dah bercinta, disuruh tadi buat, best tak? Kekasih kita suruh buat, best tak? Tak suruh pun kita, bila nak puasa ni? Contoh kan, kita cinta kan? Tapi kalau orang tak masuk makam tu, saya nak ulang balik maknanya, la'allakum, mana menjadi orang takwa. Lepas tu min qablikum kita tengok orang terdahulu puasa, dia mengawal diri dia, hawasulha, mengawal diri dia jangan sampai lupa pada Allah. Itulah puasa nama dia. Bahasa kita puasa, bahasa Allah tu siam kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siam kan? Siam tu bahasa kita puasa, tapi bahasa Allah tu siam tu menjaga jangan sampai engkau ingat diri engkau, kau lupa pada Allah, engkau rasa engkau ada, Allah ada pun, tu makna tu kau dah, tu bukan siam, maknanya itu kau dah terkeluar daripada puasa yang satu lagi tu tadi. Makna kau dah, dia macam tu sekali. Mana boleh puasa macam tu tak? Kau dah buat belum? Kau dah dengar belum? Salahnya kau tak pendengar, kau tak buat, kau tak jumpa orang yang buat gitu. Padahal itulah sebenar-benar yang Allah Ta'ala kata min qablik, puasa orang terdahulu. Dia kata dalam tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alai, seperti mereka orang terdahulu. Mereka berpuasa menjaga diri je jangan sampai ada rasa diri, dengan yang lain baru terikut. Makannya, penglihatan dia tadi, bila dah dalam tu tadi dia jaga, dia akan jaga perkataan. Dia tak rasa tu perkataan dia tak rasa dia melihat, dia tak rasa dia mendengar melainkan pendengaran Allah. Tapi bila ni tak hidup, macam mana ni nak hidup puasa tu tadi? Betul? Nanti puasa kita hanya mengingati tak lain apa Sayyidina Ali kata. Banyak orang yang solat tapi solatnya sekadar berdiri, rukuk, sujud, itu je dapat exercise lah ibaratnya. Sayyidina Ali kata. Dan banyak orang yang berpuasa, puasanya sekadar menahan haus dan lapar saja dia dapat. Tu Sayyidina Ali bagi tahu, dia kata jangan. Sebab Sayyidina Ali ilmu dia ambil daripada Rasulullah. Kalau Rasulullah tu gudang ilmu, Sayyidina Ali pintu. Enggak. Jadi dia cakap tu tepat. Cuba kita tengok orang yang berpuasa yang jenis gitu. Dia akan habiskan, nak menunggu time berbuka tu, macam-macam majalah tu habislah, majalah satu perpustakaan tu. Kalau cerita bersiri ni memang dia tengok cepatnya azan, pasal dia punya habis cerita bersiri lah, Taiwan lah, Korea lah. Dia ada je jalan dia nak akan habiskan, dia nak sampaikan puas. Bagi dia sampai berbuka tu puasa lah tu. Bagi dia ingat tu siam lah tu. Salah besar tu. Maka tu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, orang yang kenal diri, kenal Allah, beriman tu dipanggil, baru disuruh. Kerana kualiti orang yang dipanggil tu tadi adalah memang layak dia menerima aku punya anugerah siam tadi. Anugerah Allah suruh jaga lagi, maknanya orang beriman ni bila dia dapat suruhan daripada kekasih dia Allah, dia akan tahu ini anugerah besar. Kita kena jaga kita dengan Allah. Jangan ada rasa diri dalam berpuasa tu. Habiskan dengan baca Quran, zikirullah, kita aktiviti kita ni supaya jangan sampai kita keluar merasa ada diri, merasa bangga dengan bacaan kita. Kita banyak berapa kali khatam, kita baca juga banyak tapi kita tak ada rasa. Hingga kan berbuka puasa pun kita masih lagi berpuasa, bersiam juga. Sebab siam kita siam berterusan.
Sebab kita dah faham siam tu apa. Buka-buka juga, sahur-sahur juga. Tapi Rasulullah tetap dalam diri dia tak merasa ada diri. Siam juga. Tetap menjaga maqam dia tu tadi. Tetap menjaga juga kesucian dia tadi, bahawa tak ada akan merasa ada sombong, ada rasa tu siam dia jaga sampai bila-bila. Tu anugerah la'allakum tu dia dapat. Dia dapat orang yang bertakwa punya suasana. Jadi usahakan kalau nak rasa kemanisan betul, buatlah macam mana saya cakap. Sebab bukan saya cakap, saya dah melakukan. Dan sampai sekarang saya terus siam. Saya terus siam. Nanti masuk bulan Ramadan, lagi saya kuatkan lagi saya punya siam tadi. Siam ni maknanya mengawasi, mengawasi dengan cara tidak menahan lapar dan laga dan mengekang, supaya diri kita sentiasa duduk dalam uzlah, duduk di dalam dengan Allah, meninggalkan segala makhluk-makhluk sekian alam ni, hanya duduk dengan Allah betul-betul, siam tu. Dan kita tak menghiraukan sekeliling kita, sebab kita nak siam dengan khusus pilihan atas pilihan punya yang kita nak jenis tu. Baru nanti kita punya ibadah manis. Tak ada dapat nak digambarkan. Allah sembunyikan kemanisan kita dengan Allah, kelazatan kita dengan Allah tu tak dapat nak digambarkan. Allah sembunyikan. Kita je mampu dibagi rasa ni. Jadi tak jemu-jemu kita ni. Allah pemudahkan, tak jemu-jemu. Orang nampak macam berat dia, tapi kita dalam tenang ya Allah bagi ya. Orang keliling yang nampak berat, tapi kita tenang. Sentiasa dengan Allah. Pagi tadi cerita pengalaman saya tadi, pagi tadi disuruh baca doa. Tapi sebelum baca doa saya bagi tahulah, ni doa ni untuk apa kita ni? Kita tadi ajak dia ada 3 orang, dia ni dah nak sambut Ramadan. Kemudian arwah-arwah lah. Kita arwah-arwah tu kita minta dia selamat. Kita ni selamat tak? Cakap. Kita pun tak tahu kita selamat ke tak. Macam mana? Jadi sekarang ni sebelum saya nak mulakan, saya nak nasihat diri saya cakap. Kita ni sekarang ni pertama sekali kita kena sedar kita banyak silap dengan Allah. Allah bagi kita macam-macam nikmat. Daripada alam ruh sampai lahir sampai sekarang ini nikmat Allah tak pernah putus, banyak. Tak mampu kita hitung. Allah pun bukan suruh bayar. Tak mampu, dia tahu kita tak mampu. 2 biji mata pun kita tak mampu nak bayar dengan amalan baik yang kita sangka kita buat. Tak mampu. Dia bagi kita 1000 tahun pun untuk tebus salah yang kita buat. Pun tak mampu salah tu. Ini hari punya salah pun kalau dia nak tebus, tak mampu kita kalau dibagi umur 100 tahun. Jadi yang mesti sedarlah. Sedar dulu sebelum kita nak doa orang lain. Sedar dulu. Kita punya makom sekarang dengan Allah gitu. Jadi eloknya kita sedar di hadapan Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi bagi kita apa yang kita buat. Lebih baik kita mengaku depan Allah. Daripada kau bagi buku, kau belagak, kau konon-konon kau banyak buat amalan. Padahal amalan tu semua tentang compang-compeng, semua tak betul semua jawapan dia. Kan? Lebih baik kau jangan bagi buku amalan. Lebih baik kau mengaku aja, ya Allah aku banyak silap ya Allah. Itu lagi baik dengan Allah. Sebab daripada kau sangka kau buat baik, padahal itu compang-camping, aku yang buat kau mengaku kau buat. Lebih bahaya. Lebih baik ya Allah aku mengaku ya Allah. Kau bagi 1000 tahun pun tak mampu nak tebus salah aku ya Allah. Banyak aku tak mampu hitung ya Allah. Aku buat tak tahu ya, aku tak ada serik, aku tak ada menyesal aku buat apa ya Allah. Lebih baik kau luahkan tu. Lagi Allah taklah suka dengar. Memang dia suka hamba dia cakap gitu. Daripada hamba dia mengaku buat baik, padahal buat baik tu aku yang arahkan. Cuma daripada rahmat aku. Tapi bila kau luar gitu, Allah suka dengar. Suka dengar. Walaupun seluar bumi kau punya dosa, kau ceritakan ya Allah aku silap ni, dan aku nak pergi mana-mana untuk tebus aku punya silap, tak jumpa ya Allah. Aku tak jumpa ya Allah.
Ini muka aku nak letak mana malang ya Allah. Hari-hari aku menanggung buat dosa ya Allah. Ngelalai mengaku diri aku yang hebat, aku yang ini, aku yang ini. Betul belegar lagi sifat-sifat tercela dalam diri aku. Kotor lagi dalam. Lepas tu nak mengaku lagi aku baik. Ya Allah. Malanglah. Muka aku ni dah dicop muka yang tak tahu diuntung muka aku ni ya Allah. Tak ada malapetaka, tak ada malang yang lebih besar melainkan muka aku ni ya Allah. Seluruh penduduk langit dan bumi semua menyaksikan kemalangan yang menimpa aku ya Allah. Aku nak hadap kawan-kawan. Aku tak ada tempat lain. Oh ya Allah. Kalau berterusan aku macam ni, aku tak mampu ya Allah. Tak, aku malu ya Allah. Aku serik. Aku serik ya Allah. Kalau dulu belum lagi ya Allah kau ampunkan. Ni hari ya Allah aku minta tolonglah. Aku tak nak lagi buat ya Allah aku. Itu macam tu kita cakap di hadapan Allah, baru kita Astaghfirullahalazim. 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 Kita mohon pada Allah betul-betul dalam keadaan kesadaran dia tadi. Itu lebih baik untuk kita memasuki bulan Ramadan ni dalam keadaan Allah buangkan dosa-dosa. Kita memasuki bulan Ramadan dengan Allah, kita dah betul-betul bercakap kita ni gitulah. Realiti aku ni telah zalim pada diri aku sendiri. Aku tak mau tolak. Bila saya dah cakap gitu semua, baiklah. Kita lapang tak dada kita? Lapang. Kita dah serah betul-betul pengakuan kita, kejernihan hati kita. Kita hanya ada tahu kita betul-betul rojakna. Harapan kita 100% pada Engkau ya Allah. Rojak. Dan kita hanya khauf, takut pada Allah. Takut atas apa yang dah kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan macam-macam. Takut campur harapan kita hanya pada Allah. Takut pada Allah betul-betul, harapan pada Allah. Itu jadi dua sayap yang akan sampai kepada Allah. Sampai. Kemudian bila kita dah rasa gitu, alhamdulillah, kita yakin Allah lah yang boleh memaafkan kita. Bukan banyak bilangan yang kita istighfar 1000 kali satu hari ataupun 10 tahun tu yang menyebab kita boleh, bukan kita bersangka gitu. Bukan saya cakap tak bagi istighfar, bukan. Makna kita jangan menyangka 1000 kali aku istighfar aku diampunkan Allah. Bukan tu paksa tu. Tu paksa, bukan. Kita tak mau gitu. Kita bukan boleh paksa. Kita hanya merayu pada Allah, memang kita dah buat silap. Jadi Allah tu kita tahu, kita harap kat dia sebab dia Maha Ghafur Rahim, pengampun, lepas tu sayang pula tu. Jadi kita tahu dia, rojak kita, harapan kita pada dia. Bukan banyak bilangan tu dah salah. Bukan saya cakap tak bagi banyak bilangan, buatlah bilangan. Tapi jangan meletakkan sandaran kita banyak bilangan. Sandaran kita 100% harapan kita Allah. Tu. Kemudian kita olahkan lagi supaya apa yang dosa yang paling besar. Kita kalau dosa yang besar kadang-kadang kita tak nampak, kita ingat zina tu kita mana ada buat, dah tak buat tu. Minum arak tak buat, kita rasa kita dah baik dah. Salah, itu kita sangka baik tu salah. Sebab dosa yang besar tu adalah yang kita buka pintu maksiat. Apa tu? Kita rasa diri, ada rasa diri. Itu dosa yang paling besar tu, syirik itu zalim. Jadi kita kena letakkan gitu. Ya Allah, aku banyak zalim, aku ini hari ya Allah, tadi aku rasa dah ada diri aku. Itu kita kena rasa itu dosa yang paling sebab kita membuka yang lain. Itu kena hadapan Allah, kita kena ada gitu. Ada saya cakap dengan dia orang gitu, sebab kemudian cakap kita nak buat tahlil tak? Tak payah tahlil lah, ni dah cerita panjang gitu. Cakap tak apa. Kalau itu saya sambung sikit lagi. Tadi kita dah beres dengan Allah, sekarang dengan makhluk kita tak beres lagi. Boleh tak kita sama-sama kita ampunkan apa aja orang buat salah dengan kita
buat betul salah ke tak salah ke, kita ampunkan sekarang ni, jangan diingat lagi ya. Boleh tak hari ni? Kita sama-sama. Sebelum kita nak memasuki bulan Ramadan, kalau kita dengan Allah settle, dengan makhluk tak settle tak boleh. Dengan isteri, dengan anak, dengan apa, cuba kita buat baru kita dah tak ada silap. Isteri kita tak ada silap apa-apa. Ada silap pun kita dah buang dah. Kerana Allah tu Maha Pengampun. Allah Maha memaafkan dosa hamba dia banyak mana pun. Maknanya kita pun nak buat gitu juga. Ampunkan tak apa ada orang buat silap dengan kita. Boleh tak betul-betul ni? Kita cakap dengan dia begitu kat kedai. Tak? Isteri ke anak ke mak ke apa semua kita seberes. Roh-roh ke apa kita beres. Dia orang semua nanti kat pada masa kita takkan minta apa-apa. Dia aku tak rela lah dia buat aku macam ni. Kita dah tak ada boleh gitu dah. Boleh tak? Saya cakap dengan dia. Supaya ni kita nak ringan, kita nak menghadapi seronok bulan Ramadan ni. Saya cakap, beri semua. Ya, ayo.